Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syekh Aiman bin Yusaini. Nombor metrik S59565. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan aktiviti konservasi. So, kita pergi yang pertama, iaitu kita akan buat bin kita atau tempat untuk sisa makanan. Tempat untuk sisa makanan ni saya dah buat dah, siap-siap. And then dah lubangkan dah pun. Tinggal untuk masukkan je sisa makanan kita ke dalam bin tersebut. Alright. Selepas kita dah siapkan bin kita, kita akan buat sisa makanan ni. Sisa makanan ni saya gunakan gula nisang sebab saya tak ada bayar katalis. Saya dah gaulkan sekali. Dalam sisa makanan ni dia ada kulit telur, kulit bawang, kulit kentang, cili sikit, and bawang-bawang yang tak guna. So kita dah gaul sekali and then masukkan dalam bin kita and mampatkan. Alright. Lepas tu jangan lupa tutup ya. Seterusnya, ini dipanggil proses fermentalization yang kita kena tunggu selama 7 hari, iaitu seminggu. Ni untuk hari pertama sehingga hari ketiga, cecair dia akan keluar dengan banyak liquid dia ni. So kita nampak sini dekat bin saya ni ada tumpukan putih-putih kat bawah dia tu. Tumpukan putih ni sebenarnya adalah kulat putih yang baik. Kalau kulat hitam tu adalah bakteria yang tak baik lah. So maksudnya kita punya proses fermentalization tidak jadi. Lepas tu lihat dekat dinding botol tu ada wap-wap air. Wap-wap air tu terjadi walaupun kita dah tutup, kita dah seal dengan selotip. Wap air tu datang bukan dari luar sebenarnya. Bakteria dalam sisa makanan tu sedang berrespirasi. That's why ada wap air kat dalam botol tu. Selepas hari ketiga dan ke atas 4, 5 dan 7 tu, cecair tu dah mula berkurangan. Dan sisa makanan pun dah mula berkurang. Wap air makin banyak. Yang cecair tu kita boleh alih, macam kalau dah penuh kita boleh alihkan ke bekas lain. Sebab yang penting penutup botol yang kat bawah tu tidak menyentuh cecair tu. Kalau tak, dia tak jadi. So kita pindahkan dia and then kita selotip balik botol tu untuk sealkan tak ada udara masuk. Walaupun kita tahu memang tak akan udara masuk, cuma nak pastikan je, nak betul-betul yakin. So selepas dah 7 hari, proses fermentalization tu pun dah habis. Kita akan pergi ke proses pematangan yang berlaku selama 2 minggu, which is kita kena masukkan sisa makanan kita tadi tu ke dalam tanah, berserta dengan tanah. Okay, so dapat lihat ini lepas saya dah buka selotip tu, nampak sisa makanan tu semakin kurang. So untuk proses pematangan ni, first of all kita kena letak dalam bekas yang, kita kena cari bekas yang boleh tutup. And then kita letak satu layer tanah, agak-agak lah dalam macam 2 inci tu tanah tu. And then kita letakkan first layer. Kemudian kita ambil sisa makanan kita tadi tu, nampak tak ada tumpukan kulit putih yang cantik kat situ. So kalau kulit hitam dia tak baik, kulit putih okey. Ni kita tengok cecair tu sebab kita dah buka sisa makanan tadi tu. Jadi apa yang kita nak buat dengan sisa makanan ni ialah kita letak di atas first layer tanah tadi tu. Kita tabur je sisa makanan tu, tabur je semua kat atas tu, dekat tanah first layer yang dalam 2 inci tu. Kemudian kita ratakan dia, rata atas tanah tu. Lepas kita dah ratakan sisa makanan tadi tu, kita tutup sisa makanan tersebut dengan satu lagi layer tanah. Kita tabur tadi dalam 2 inci macam tu lah. Sebab kita nak buat proses pematangan ni, first layer tanah, second layer sisa makanan, and third layer tanah balik. So tanah ni bukanlah kita guna tanah yang baru ke apa, kita guna tanah yang dah ada dah. Ni pun saya guna tanah daripada pasu yang lama. Kemudian kita ada cecair tadi kan, cecair yang kita dah kumpul selama dalam proses fermentalization tu. Kita ada cecair dia. So cecair tu jangan buang, kita tuang je dalam tanah yang kita dah ada third layer tadi. Kita tuang je semua kat dalam tu. Lepas kita dah tuang, kita tutup bekas kita tu rapat-rapat supaya tak ada udara keluar atau udara masuk. Alright, kita tutup je, lepas tu kita tunggu selama 2 minggu. Kemudian kita boleh cek sesekali, nak tengok sama ada jadi ke tak proses pematangan kita ni. So aku nak tahu proses pematangan tu jadi ke tak, nampak tak kat penutup tu dia akan ada wap-wap air, which mean bakteria dalam tu sedang berrespirasi. Kita tengok
sekali. Jangan biar tutup tiba-tiba dah ada kulat lah. Kalau kulat hitam tak jadi lah. Untuk kulat-kulat ulat-ulat kecil ke tak jadi. So kita kena tengok juga kadang-kadang. So selepas 2 minggu kita punya pematangan dah jadi, kita boleh proceed ke semaian. Saya nak buat tanaman dari biji benih. So kita dah sediakan bahan-bahan dia. Ada pasu, ada tanah, ada biji benih dan juga baja komposit kita tu. Kita punya proses pematangan tu kita boleh sesekali kacau benda tu untuk bagi dia sebati. Macam saya dah kacau dah siap-siap. So dia dah sebati dengan tanah. Jadi macam saya tidak tanam anak pokok tau. Saya tanam guna dia biji benih untuk tengok perkembangan dia. So macam first step kita macam biasalah, kita akan masukkan tanah. Sebab kalau macam semaian, kita buat layer dia, bukan layer, nisbah dia 3 nisbah untuk tanah biasa dan juga 1 nisbah baja komposit. So macam saya letak dulu tanah tu dalam pasu tu kecil untuk first layer. Kemudian tanah tu kita tak adalah nak ketul-ketul lah. Macam kita buat tepung, kita tak nak tepung yang ketul-ketul, mesti nak ancur-ancur halus. So saya ancur-ancurkan dulu dengan pencakar ni supaya dia halus, tak naklah ketul-ketul kan. Kemudian lepas saya dah hancur-hancurkan, saya ambil pula baja komposit. Kita agak-agak lah baja komposit tu, kita masukkan dalam tanah tu. Kita agak-agak je, tapi jangan terlebih, jangan kurang. Sebab ratio dia dengan tanah biasa adalah 1/3. So tanah tu 3, baja ni 1. So kita ambil je. Seterusnya kalau boleh janganlah ambil baja komposit yang ketul-ketul besar, sebab masih ada yang tak hancur habis lagi kan. So kita ambil yang kecil-kecil ni yang dah hancur. Alright. Lepas kita dah ambil baja komposit kita tutup balik bekas tu. Jangan lupa tutup pula, biar terbuka je kan, nanti benda lain nak masuk. Seterusnya kita tambahkan lagi tanah kat atas. Time ni saya keluarkan dia ketul besar pula. So kita tambah lagi tanah dekat atas dia. Tanah yang kita masuk tu pun jangan terlalu banyak sangat, sebab kita nak kacau je, kita nak mixkan dia. So macam ada orang yang ada bekas sendiri, bekas lain yang lebih besar, better buat kat situ. Masukkan tanah dulu 3, nisbah dia 3, and then masuk baja komposit 1, and then kacau dia. Lebih mudah lah macam tu. Kita kacau semua sekali. Macam saya ni tak ada bekas, saya pakai apa yang ada je time ni. So susah sikit lah nak mixkan dia, tapi boleh lah mixkan dia. Yang penting kita akan mixkan dia. Biasalah kalau tumpah-tumpah tu, biasalah kan, kita mixkan dia, gaul-gaul sampai bawah. Lepas tu mana yang boleh yang ada tanah terkeluar tu nak kutip, boleh kutip. Kalau tak nak pun tak apa. Seterusnya lepas kita dah gaul tanah tu, kita dah rasa sebati, kita boleh start untuk tanam biji benih dia. So kat sini saya guna biji benih cili. Kita buka dan keluarkan dia dulu dalam plastik. Time ni plastik tu susah pula nak buka, so saya grab je apa yang ada kat situ. Time tu kebetulan ada screwdriver kat situ, saya cocok je bagi terbuka, and then keluarkan biji benih cili tu. Baik, kita dapat lihat ni antara biji-biji benih dia agak banyak jugalah, dalam harga RM1 lebih macam tu untuk biji benih tersebut. Seterusnya biji benih tu kita tak tabur je atas tanah tu, kita korek sikit tanah tu biar macam ada dalam sikit. Kita buat macam lubang sikit, supaya kalau tabur je macam tu, nanti kalau ada serangga lain makan payah juga.
Dan kita jangan masukkan sebiji je, sebab kita ni bukanlah petani sebenar. So kita tak tahu mana yang akan jadi, mana yang akan tak jadi ke. So kita tabur je semua kat tengah tu, and kita timbus balik dengan tanah yang ada tu. Dan juga kita letak lagi tanah atas dia. Jangan banyak sangat tanah tu, agak-agak je. So kita dah siap proses semayan kita. Seterusnya, lepas dah proses semayan, kita kena siram pokok tu untuk hari yang pertama. Lepas kita dah siap tanah semua, kita dah siap baja kita dah tanam. Dan benda pertama, kita kena siram dia. Okay, so kita ambil air, kita siram macam biasa je. Siram sikit-sikit macam tu. Jangan direct sangat. So lepas kita dah siram sikit-sikit macam ni, kita letak tempat redup. Jadi kita punya tanaman dah siap.